Recording in progress. Okay, kalau sains tak akan send lah link online. Serekod tu. Okay. So, teknologi pengeluaran makanan, okay, kalau dia antara makanan ni, antara kalau masa PKP hari tu, satu bisnes yang kita boleh katakan yang sukar untuk jatuh lah, kecuali orang yang peniaga-peniaga kecil lah. Kalau macam company besar, contoh yang jual Milo kan, Nestle, suatu syarikat yang sukar untuk jatuh. Sebab siapa tak makan kan? Siapa tak minum Milo? Siapa tak minum Nescafe? Kalau atuk-atuk nenek kan masih yang orang lama, dia suka minum Nescafe tau. Okay, dia tak boleh kalau kau bagi nak yang murah tu tak boleh. Nescafe kan dah mahal, beli yang murah dia tak nak. Sama juga susu F&N. Ada orang yang dah lama, dia dah minum F&N daripada dulu, dia tak boleh terima susu yang lain. Macam anak asuh lah. Kalau sirap, kena sirap F&N. Tak boleh sirap jenis yang lain. Kalau tak ada sirap F&N, tak boleh tak payah minum. Senang cerita. Okay, so kita tengok teknologi pengeluaran. Sebab dia ada kursus khas teknologi pengeluaran makanan ni. Ada diploma pengeluaran makanan dengan ijazah pengeluaran makanan. Maksudnya korang boleh kerja dengan kilang lah. Dengan kilang macam tak best ke? Tak. Kau ingat kat kilang tu yang kerja tu semua operator ke apa? Tak. Ada yang kerja kat kilang tu adalah engineer. Cuma baju dia semua sama. Okay. So, keperluan meningkatkan kualiti dan kuantiti. Ni disukalah makanan. Dah? Dah ya? Teacher dah? Saya tak tahu teacher ajar mana? Pembungkusan makanan? Dah, ni dah? Bawa lagi? Ni, digunakan ni. Sampai sini. Ini. Okey. Okey, maknanya teacher dah ajar Pergilah. Okey. Bahan kimia digunakan dalam pemprosesan makanan. Kalau bahan kimia ni MSG kan, masukkan dalam makanan sedap. Apa lagi? Pewarna. Kan, kuih raya ada warna-warni kan. Dulu tak dia warna-warna coklat-coklat kan, tak nanas kan. Sekarang ada warna ungu, ada warna hijau, ada warna pink kan. Nampak betapa banyaknya pewarna nanti masuk pada hari raya nanti. Masuk dalam badan korang. Semoga korang tidak jadi Shrek lah. Ataupun Avatar. Kalau rendang pun tiba-tiba jadi colour biru kan. Pelik lah tu. Okay, so antara kaedah tradisional yang digunakan untuk mengawal makanan ialah penyalaian. Kat jalan kebun kan, ada yang apa? Salai kat jalan kebun tu. Famous tu. Orang sanggup pergi sampai balik bawa asap. Sanggup. Okey, penambahan garam, madu dan gula. Okey. So, kini bahan kimia ditambah untuk mengawet makanan. Bahan tambah ini dikenali sebagai bahan tambah makanan, iaitu bahan aditif. Kalau kita tengok dekat label dalam kotak makanan tu, dekat belakang tu tulis aditif. Saya tahu korang tak suka baca. Kalau saya suka baca. Okey. Bahan tambahan ini dikenali sebagai bahan aditif bukan saja boleh memperbaiki rasa, rupa dan bau makanan, bahkan juga membolehkan makanan disimpan tempoh yang lama, masa yang lama sebelum dimakan. Saya dulu pernah pergi kilang Ajinomoto. Ajinomoto tu dibuat daripada tapioka ni ubi kayu kot. Ajinomoto dia punya asas tu. Saya pernah pergi. Tak di kat KL. Tapi tak tahu dah pindah ke tu, lama dah tu. Tahun bila dah tu zaman saya belajar tu. Memanglah of course lah pergi dapatlah free. Kan? Tapi kalau kau pergi kedai makan, ada orang-orang yang dah tua bayi atuk dengan nenek korang, dia tak nak makan kan Ajinomoto ni dia tak nak. Tapi kau pergi kedai makan, dia memang tak Ajinomoto. Apatah lagi dia ada Maggi cukup rasa, ada no kan, macamlah lagu dah ada kan. Jadi apatah lagi semua tu wujud. Jadi kita sebenarnya tak lelak lah. Okay. So sama, dia memang tujuan untuk membolehkan makanan itu disimpan lama. Kalau orang dulu disimpan makanan, disimpan dalam almari kayu.
Siapa kat rumah dia almari kayu lepas tu dia ada jari-jari. Dia simpan lauk dalam tu. Tak simpan air, dia simpan dalam tu. Nanti kalau saya teringat saya ambil gambar. Dekat rumah maklum saya ada. Orang lama lah. Okey, jenis bahan tambah makanan ialah pengawet, pewarna, peluntur, perisa, pengemula, pengemulsi, antioksidan, pemanis, penstabil. Okey, pengawet makanan mencegah kerosakan makanan dengan cara membunuh dan menghentikan pertumbuhan mikroorganisma dan menjadikan keadaan kurang sesuai untuknya. Jadual 27 menunjukkan beberapa jenis pengawet yang sering digunakan dan kegunaannya. Contoh, kita ada sulfur dioksida. Apa tujuan sulfur dioksida? Dia digunakan untuk buat wine. Okay, saya percaya tak ada siapa yang pernah minum kat sini. Okay, ya, dia kepala sapi. Okay, dan buah-buahan kering. Sebab tu kalau kita pergi luar negara, kita kena hati-hati sebab dalam makanan diorang masukkan wine sebagai perasa tambahan. Luar negara terutamanya negara-negara Eropah lah. Sebab tu pentingnya untuk kita pergi kat sana, kita kena pergi tempat yang memang menyediakan makanan halal. Contoh kalau saya pergi negara yang bukan Islam lah, majoriti bukan Islam, contohnya Vietnam. Saya pernah pergi Vietnam tahun 2018, 2019 sebelum Covid lah. 2019 sebelum Covid, awal tahun. Saya pergi, memang KFC dia KFC normal halal. So jangan nampaklah KFC, KFC kan. Tapi tak boleh lah. Kalau kau pergi, dah masuk lepas dah habis lah. So dia kena pergi tempat. Ada kawasan tu, ada kawasan yang untuk menyediakan makanan halal. Even dinamakan Jalan Malaysia lagi. Jalan Melayu. Jalan Melayu. Tak tahu kenapa namanya Melayu, tapi memang ada masakan Melayu saja di situ. Tapi di Vietnam, kat bandar Ho Chi Minh. Ho Chi Minh ke Hanoi? Ho Chi Minh. Okay. So kita ada asid benzoik, natron benzoat, kacang soya, margarin, makanan nanti. Okay, asid benzoik ni dulu ada isu. Mi kuning. Masa kau buat sup, masukkan dalam sup jadi merah. Even sekarang ni kalau kau tengok mi korang pun mungkin ada sikit-sikit merah lah. Sikit tak apa lagi, tapi dulu dia merah. Masuk dalam sup jadi merah. Dulu orang makan jugalah. Tapi maksudnya ni nak katakan asid benzoik tu pada tahap yang tinggi. Dia mungkin kau tak mati waktu tu. Lamalah lagi kan. Sebab dia masuk dia menyebabkan kanser. Dulu sebenarnya saya pernah makan merah, makan je lah. Mana orang heran kan masa tu. Tapi sekarang orang dah heran, dah tak ada lah. Kalau ada pun dia sikit je merah. Kalau kau perasan buat sup ada sikit je merah. Tu asid benzoik kesan dia. Sambal. Bukanlah ni asid benzoik tu, sambal tu sambal kau ni. Okey, asid sorbik iaitu kalium sorbat, jam, buah-buahan dalam tin dan keju. Sebab benda tu nak simpan lama kan. Betul. Kalau kopi Cameron kan orang jual jam kan, entah berapa lama dah dia buat jam tu. Kan. So natron nitrate, daging salai. Orang apa suka makan daging salai tu? Kat jalan kebun ni. Kan sanggup balik badan baru berasap. Okey, seterusnya pewarna makanan ditambahkan dan menjadikan makanan kelihatan asli dan lebih menarik kerana kebanyakan makanan akan hilang warna asalnya selepas diproses. Pengguna lebih gemar jika mentega dan kuning telur mereka berwarna kuning. Mentega dijadikan lebih menarik dengan tambahan pewarna kuning dan pewarna kuning ditambah ke dalam makanan ayam untuk menjadikan kuning telur kelihatan lebih menarik. Okey. Kalau buah Melaka kuih buah Melaka warna hijau kan, kalau dia terlalu hijau maksudnya dia berwarna banyaklah. Okey. Terdapat dua jenis pewarna makanan iaitu pewarna semula jadi dan buatan. Pewarna semula jadi yang biasa digunakan diambil daripada bahagian tumbuhan yang tertentu. Okey. Warna hijau adalah daripada pigmen klorofil daun pandai. Kalau dia memang ambil daripada tumbuh-tumbuhan lah. Okey. Warna kuning hingga merah adalah daripada pigmen karotenoid daripada lobak merah, mangga dan betik. Warna merah hingga biru adalah daripada antosianin yang terdapat dalam buah anggur. Pewarna buatan adalah sejenis pencelup kimia yang mempunyai warna lebih pekat berbanding dengan warna semula jadi.
jaga-jaga takut nanti kan buah Melaka tu warnanya hijau dia pekat sangat. Nanti penjual cakap, tak, ini buah Melaka color baru, warna hijau tu. Okey. So, peluntur ditambah dalam pemprosesan kanji dan gula supaya kelihatan putih dan bersih. Okey. Perisa adalah bahan tambah makanan yang menjadikan rasa dan bau makanan itu lebih sedap. Hal ini demikian kerana rasa asli makanan akan hilang semasa pemprosesan. Perisa diperoleh sama ada daripada bahan semula jadi ataupun jenis buatan. Perisa semula jadi adalah daripada rempah dan buah-buahan, manakala contoh perisa buatan adalah mononatrium glutamat. Kalau orang nak beli perisa yang semula jadi ni, rempah-rempah ratus ni kan orang suka pergi pasar yang dia model bunyi tu kan. Orang suka beli itulah kita panggil yang semula jadi. Tapi dia kena buat campuran-campuran tertentu untuk mendapatkan rasa yang sebenar. Sebenarnya tu orang tak boleh beritahu lah. Contoh nasi kandar, dia ada campuran rempah ratus dia. Rendang. Kalau tak guna pes lah. Kalau tidak orang guna rempah ratus yang khas lah. Ada orang dia tak nak ajar orang, dia kata alah campak-campak je. Sebab dia tak nak ajar orang sebenarnya. Sebab tu disebut campak-campak je. Pernah dengar kat Tano okey. So, penstabil ditambah untuk mengekalkan konsistensi dan tekstur makanan. Penstabil menjadikan tekstur makanan lebih teguh. Penstabil adalah bukan pengemulsi walaupun boleh menstabilkan emulsi. Penstabil digunakan dalam susu coklat, aiskrim dan jam. Antara contoh penstabil adalah kanji, agar-agar, pektin dan gelatin. Kalau agar-agar tu tujuannya ada macam, kalau kau tengok penstabil tu, kalau tengok mak korang buat agar-agar ni, dia ada macam warna yang tak ada warna tu, dia macam dawai sikit tu. Dia masukkan, dia rendamkan dalam air. Lepas tu masuk dalam air dia hilang lah. Sebab nanti agar-agar tu dia akan jadi pejal. Tujuannya untuk jadi pejal. Kan ada yang suka buat agar-agar Milo. Biasa yang paling senang orang selalu buat agar-agar yang sirap tu lah. Kan, biasalah. Okay. Dia macam-macam jenis agar ni keluar masa bulan Ramadan. Pergi bazar kau nampak lah. Sekali banyak, mata pun rambang, warna-warni. Kan. Okay. Pemanis ditambah untuk memaniskan makanan. Pemanis tidak mengandungi tenaga dan digunakan sebagai pengganti gula. Pemanis ditambah untuk merendahkan tenaga, kalori makanan dan mencegah masalah kegendutan, kencing manis dan perebutan gigi. Okey, sebenarnya kalau nak manis saya senang, maniskan dalam senyuman. Okey, tak payah bubur pemanis. Alright. Pemanis bukan gula adalah lebih manis berbanding dengan gula semula jadi dan tidak mengandungi tenaga. Aspartam, bukan paktam adalah 200 kali lebih manis berbanding dengan sukrosa. Sakarin 300 kali lebih manis berbanding dengan sukrosa. Siklamid 30 kali lebih manis berbanding dengan sukrosa. Pemanis ini digunakan dalam kicap soya, cordial. Sebab itulah korang minum cordial tu, cordial sirap kan. Korang tak boleh telan terus, kena bancuh. Kan? Ada sebab dia terasa. Kalau korang kan, korang ketagih sangat nak minum air manis itu, kau ada masalah buat pinggang. Katalah ni kan, ketagih nak macam kau habis sesudu sirap tu. Cordial tu patutnya kena bancuh kan, tapi kau telan sesudu yang pekat tu. Maksudnya kau ada masalah dengan buah pinggang. Tu kena cek sebelum jadi limpah. Sebab saya ingat dulu ada masalah tu masa form 2. So asyik nak kalau macam apa susu pekat tu, setuang atas sudu terus minumlah macam tu je. Tak boleh sebenarnya, kena bancuh kan. Tapi sebab macam tu, memang lepas tu dalam tak lama lepas tu saya kena masuk hospital. Sebaik buah pinggang sebesar dia. Tapi ngeri sebab dia tak buat pembedahan apa-apa. Selama sebulan tu orang tak boleh makan. Tak jatuh kat tempat kereta tu. Towi.
belakang tu jatuh. Kalau jatuh kat kereta. Okey. So kena makan makanan tanpa gula dan garam selama sebulan. Kau rasa macam mana? Tiap-tiap hari air kencing kau ni kena check. Tiap-tiap hari. Ni datang minta. Kenalah kencing. Kau tak kena marah. Ya. Itu dah selalu. Sampailah air kencing tu dia normal. Dia adalah jadi ukuran dia lah sampai normal. Bila air kencing tu normal, maksudnya buah pinggan kita normal lah. Ngeri kalau tak ada makanan tanpa garam, tanpa gula. Tawa je si punya biskut. Okey. So, tapi kalau puasa kau tawa apa kau basah kan. Okey, pencuci dan makanan panggang. Setengah pemanis seperti maltitol, xylitol dan lactitol tidak memerlukan insulin untuk memetabolismekannya. Pemanis ini sesuai diambil oleh pesakit kencing manis. Orang pesakit kencing manis dia ada juga tak adalah sampai tak boleh minum gula, tapi ada gula yang sesuai untuk digunakan. Kalau tidak kesian ada orang. Tapi ada juga pesakit kencing manis memang tak boleh ambil gula. Sebab itulah dia orang lemah, sebab gula ni sumber tenaga. Itu kena faham. Antioksidan ditambah untuk menghalang atau memperlahankan pengoksidaan lemak dalam makanan. Antioksidan juga menghalang perubahan warna apple yang telah dikupas kepada warna perang. Kan kita kupas apple tu, kalau kita lambat makan jadi warna perang. Antioksidan ditambah ke dalam minyak masak, margarin, kek dan biskut. Antara contoh antioksidan ialah asid ascorbic dan tocopherol, itu vitamin E. Sebab itulah itu ada kempen setuju minyak sawit. Hari-hari lah kalau boleh minyak yang masak tu kau patut telan setiap hari sesudu. Tahu-tahu je mak korang mesti marah sebab dah habis tak boleh guna ayam. Okey, pengemulsi sering digunakan dalam penghasilan makanan. Emulsi ialah campuran titisan minyak dalam air. Pengemulsi digunakan untuk mencegah pemisahan titisan minyak daripada campuran itu. Pengemulsi digunakan untuk membuat roti, kek coklat dan aiskrim. Antara contoh pengemulsi semua jadi ialah kuning telur dan susu. Pengemulsi buatan termasuk lecithin dan pektin. Okey. Saya buka satu ekor ni. Dalam kelas boleh sambil buat Okay. So, pengawet. So, menjadikan makanan lebih tahan lama. Sebab tu dalam makanan ni masuk garam, gula, cuka, natrium nitrit, sulfur, dioksida, kalium sorbat. Sebab itulah setengah orang dia boleh tahan lama dia hidup sebab dia suka mencuka. Tak senyum lah maksudnya. Apa dah pasal main tak faham. Okey, pewarna. Menjadikan makanan kelihatan lebih menarik. Kan? Kau suka pergi bazar sebab kau suka tengok makanan yang warna-warni tu. Tapi tak beli. Belilah, beli. Tapi, wah. Nanti korang dah umur macam saya, korang tahulah. Saya kecil memang beli cukup-cukup je. Cuma bila orang bagi tu. Jadi banyak. Sebab tu sengaja akan beli cukup-cukup. Sebab saya tahu akan ada orang bagi. Hampir setiap hari. Okay. Alright. Kita ada antosianin, klorofil, kita ada peluntur, menjadikan makanan kelihatan putih dan bersih. Macam klorok, tapi dia tak boleh klorok dalam makanan, kan? Gila buat klorok dalam makanan. Klorok ni kan kalau mak-mak korang basuh baju untuk baju putih. Kan? Baju putih lah kalau dia bubur kat basuh hijau korang tu habis. Keluar korang tu jadi hijau, dia putih lah. Tapi budak-budak santan kan seluar putih. Dia seksi sikit. Lepas tu tak boleh kotor kan. Dia salah duduk kotor. Jadi bontot pun hitam. Kan? Dah santan. Kan? Kau makan susu hitam kan? So putih kan? Kenapa warna putih? Suci murni. Tapi budak perempuan kain kawan putih kan?
Asal pula? Kau saya tak pakai kain hijau? Jadi sekolah biasa pula ke? Saya tak boleh lah. Saya tak boleh lah anak saya pakai buat seluar putih. Selesa nanti nak masuk. Sebab yang masukkan baju mesin saya memang kena maki lah. Okey. Lepas tu dia perisa, meniru perisa semula jadi. Kita ada MSG tadi, monosodium mononatrium glutamate dengan rempah. Rempah tu yang tradisional lah. MSG ni macam Ajinomoto. Okay. Selalu kan mesti kalau nak sedap dia masuk banyak-banyak. Macam ni bukan campak-campak macam ni tak dia macam campak sebanyak yang boleh lah. Okey. Penstabil menjadikan tekstur makanan lebih teguh, contoh agar-agar lah. Kalau kau tak bobor penstabil tu, tak jadilah agar-agar, cairlah agar-agar tu. Ataupun kurang, tak cukup pun tak jadi. Ataupun terlebih, keras agar-agar tu. Okey. Pemanis, memanis makanan, aspartam, sakarin, siklamat, maltitol. Sebab itulah orang suka pergi mamak sebab dia akan order teh tarik. Ataupun kita panggil teh kencing manis. Teh pesakit kencing manis satu, kurang manis satu. Okey. So antioksidan menghalang penguraian lemak dan dalam makanan, vitamin C, vitamin E dalam kelapa sawit. Pengembalsi menghalang pemisahan lemak menjadikan makanan lembut. Pektin, gam, rumpai laut, lecithin. Okey. So, impak penggunaan bahan kimia dalam pemprosesan makanan. Sebab tu ada ijazah bahagian teknologi makanan. Khas. Semua korang boleh ambil. Makanan diproses mengandungi campuran bahan kimia yang dikenal sebagai aditif. Dianggarkan kira-kira 5 kg bahan mentah makanan telah diambil oleh seseorang individu dalam makanan setiap tahun. Kandungan bahan kimia yang berlebihan akan membebankan kita dengan proses tambahan untuk mengeluarkannya dan menyebabkan masalah kesihatan seperti asma, ruam, gangguan pernafasan dan kanak-kanak hyperaktif. Okey, ini saya nak terangkan. Contohlah kalau anak saya ni dia tak boleh minum air yang kalau FNN dengan sangkuit dia okey, tak ada hal. Tapi dia tak boleh minum macam air Dinho yang perisa tu ada lychee, ada chrysanthemum tea, kan? Tak boleh. Nanti esoknya batuk mula batuk-batuk. Macam orang asma. Sebab dia apa nama hormon dalam badan tu yang dia ikut orang, sama ada dia rembeskan dengan banyak ataupun dia rembeskan dengan sikit. Kalau sikit dia tak ada kesan lah. Tapi kalau mungkin banyak dalam badan tu, bila dia makan makanan yang sensitif ni, dia akan menyebabkan dia batuk. Macam nak serah tak boleh. Sensitif. Itu bukan asma, dia sensitif ada. Tapi setengah orang dia panggil dia asma. Sebab tu lah orang asma ni, dia asma tapi dia ada sensitif juga. Dia sensitif kepada makanan-makanan tertentu. Sebab itulah makanan-makanan berwarna, bukan setakat air saja orang asma ni tak boleh makan. Makanan berwarna yang tertentu yang tak boleh makan. Boleh tapi kena kurangkan sebab kalau tidak dia akan batuk lebih teruk. Okey, itu contoh sebab bahan kimia tu memberi kesan pada diri dia. Okey? Kalau kalangan hyperaktif ni contoh macam anak saya lah, anak saya autism tu yang Kalisha tu. Dia tak boleh, kita tak boleh bagi dia makan terlalu hari-hari makan coklat. Ada anak-anak autism ni tak boleh. Kalau korang bagi makan coklat, dia tak reti duduk diam. Walaupun secepis. Macam anak saya okey sebab saya dah tahu nak kontrol dia macam mana. Kalau dia makan lapar pun tak apa. Bagi sepapan coklat pun dia okey. Tapi ada setengah anak autism ni, dia makan ni, dia tak boleh nak dikawal. Dia jerit-jerit satu dunia dia dengar. Itu sebabnya. Sebab setengah-setengah mak ni nak senang bagi. Nak ambil lah. Ingat dia diam. Padahal dia teruk. Kalau anak normal pun boleh tak diam, apatah lagi anak yang autism ni, yang hyperaktif. Okey? Okey. So setengah bahan pengawet kimia mungkin merupakan karsinogen, bahan yang menyebabkan kanser. Betul, boleh menyebabkan kanser tapi bukannya direct on the spot, mungkin mengambil masa yang lama. Kalau korang makan kerap, sebab kadang-kadang kanser ni adalah sebabkan makanan kegemaran korang.
Kenapa? Sebab makanan kegemaran korang tu korang akan makan hari-hari. Jadi korang kumpul bahan-bahan kimia tu dalam badan akan seterusnya menyebabkan kanser. Faham? Nasi tak boleh lah. Makanan kegemaran saya adalah nasi. Tak, tu semua orang makan nasi. Okey. Makanan kegemaran saya adalah ikan. Tak, semua orang makan ikan. Dia makan kegemaran contoh nasi ayam. Hari-hari nasi ayam. Yang nasi ayam lah. Hari-hari nasi dagang. Hari-hari nasi kerabu. Itu boleh jadi punca kanser. Okey. Memakan makanan awet yang terlalu masin sehingga risiko seorang menghadap penyakit tekanan darah tinggi. Telur masin. Ada orang makan telur masin tak rasa apa-apa padahal masin gila. Ada? Itu dia masalah tu sebenarnya. Memakan makanan awet yang terlalu manis pula meninggikan risiko menghidap penyakit diabetes mellitus kecil manis. Apa yang makanan manis Akuk kan? Akuk. Akuk tak tahu. Makan daripada Kelantan bulat. Akuk. Buka akak. Aduh, manis. Kau nak tahu makanan mana-mana kena pergi Kelantan lah. Okey, berwarna dan perisa juga mungkin mempunyai kesan tidak baik. Misalnya pewarna kuning. Metanil merupakan karsinogen manakala pewarna tartrazin. Bukan tarzan boleh mencetuskan gerak balas alergik. Okay, bahan kimia juga ditambahkan kepada makanan haiwan peliharaan untuk meningkatkan rasa, kestabilan ciri dan penampilan makanan. Kan kau bagi makanan kucing kan yang warna tu. Sebab tu lah kucing orang lain macam je. Kan? Anjing pun kan nampak kalau orang dunia kau padahal ada setengah keadaan dia relax je. Kalau bagi makan macam ni dia pun aktif terkena arah. Haiwan yang memakan makanan awet yang terlalu manis mungkin mengalami obesiti, gigi reput dan alergi. Ada kan kucing yang obes? Tapi orang suka kan kucing tu jadi obes. Biarlah tak apa, biar jadi pemalas, duduk atas katil tak apa. Sampai berak pun korang kena bawakan. Okay. Alright. So, makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Isu ni berkaitan dengan makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Okey, makanan kesihatan dan suplemen kesihatan ialah makanan tambahan yang mengandungi vitamin, mineral dalam bentuk pil, cecair ataupun minuman herba. Kesemua produk kesihatan yang terdapat di pasaran perlu didaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah KKM sebelum dipasarkan. Hal ini adalah untuk memastikan produk-produk tersebut selamat dimakan dan digunakan oleh pengguna. Kat pasaran memang banyak produk-produk kesihatan yang tak ada pengesahan KKM. Okey. Mana dapat pengesahan tu pun bukan murah So kesemua produk makanan dan minuman dikawal selia oleh bahagian keselamatan dan kualiti makanan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Kalau kat Sultan Putrajaya tu ada chapter bahagian yang ni saya pernah tengoklah bahagian tu. Dia tak contoh-contoh makanan kat dia punya office. Makanan tu bukan makanan betul lah. Of course lah makanan yang palsu kan. Okey. Akta Makanan 1983. Masa ni umur setahun. Dan Peraturan Makanan 1985. Masa ni umur 3 tahun. Ialah Undang-Undang Makanan Malaysia yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Undang-undang ini melibatkan semua jenis makanan yang dijual di Malaysia termasuklah makanan tempatan ataupun yang diimport. Semua makanan memang dikawal oleh KKM. Dia tak boleh makanan tu sebarang masuk Malaysia, tak boleh. Korang nak bawa masuk Malaysia pun daripada Indonesia pun kena minta kebenaran KKM sepatutnya. Tapi kalau korang jual juga selagi tak kena tangkap tak apa. Okay. Bukan makanan kat pasar malam tu tak. Yang tu dia nak dapatkan lesen untuk bazar tu dia orang kena cucuk semua Dia ada cucuk. Seorang lah yang ketua tu lah kena cucuk. Adalah cucuk untuk mengelakkan keracunan tak salah saya. Adalah. Okey. Undang-undang ini menjelaskan bahawa makanan yang mengandungi bahan cemar, logam, mikroorganisma dan toksinnya, sisa ubatan atau racun perosak tidak dibenarkan dijual. Makanan yang mengandungi bahan pengawet, pewarna, perisa, antioksidan, penstabil, pemanis ataupun nutrien ditambah yang dibenarkan sahaja boleh dijual. Semua makanan yang diproses sama ada yang diimport ataupun tempatan perlu menyatakan kandungan, kuantiti makanan,
tarikh luput, nama dan alamat penilang ataupun pengimport pada label bungkusannya mengikut peraturan makanan. Undang-undang adalah perlu untuk melindungi pengguna daripada ancaman kesihatan dan penipuan dalam penyediaan dan penjualan makanan. Okey, sekarang ni seterusnya dia ada isu berkaitan status halal makanan. Dulu bidang sepunya kajian masa ijazah dulu halal lah. Sebab tu saya pernah cerita kat korang yang saya pernah buat kajian ke atas babi, daging babi. Sebab saya sendiri pernah pegang daging babi. Okey. So sekarang dia dah ada isu. Buku teks pun dah ada terangkan pasal bahagian halal dan haram. Dulu tak ada. Sekarang dah ada. Okay, memandangkan majoriti daripada penduduk Malaysia adalah beragama Islam, status halal suatu makanan amatlah dititik beratkan. Bukan kita sebagai orang Islam saja yang menitik beratkan makanan halal. Even orang-orang kafir pun ada yang nak makan makanan yang halal sahaja. Ada. Tapi kita tengok banyak kita ni tak kisah pula pergi makan mana. Pergi makan kat kopitiam terutama ni. Pemilik dia Cina. Tak, yang masaknya tukang masaknya Melayu. Tapi pemilik dia Cina. Banyak. Biasa dia punya kedai dia mesti start dengan kopitiam. Cuak. Isu tentang status halal sesuatu makanan atau premis makanan sering kali ditimbulkan di media sosial. Hal ini menimbulkan rasa syak wasangka dan tidak yakin pada pengguna. Okey, JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dipertanggungjawabkan untuk memberi pengesahan status halal kepada produk makanan dan barangan gunaan Islam sejak tahun 1974. Dapat sijil ataupun logo halal ni bukan murah. Okey, kita tengok proses dia, tu logo halal. Logo halal ni bukan setakat korang boleh copy paste. Kalau korang ditangkap menggunakan logo halal tanpa pengesahan daripada JAKIM, boleh dikenakan tindakan denda dan penjara. Okey. Sesuatu produk dan atau premis yang mendapat sijil halal bukan sahaja dijamin halal, malahan thayyiban, iaitu suci, bersih, selamat dan mengikut standard serta garis panduan halal yang ditetapkan. Of course lah kalau kedai makanan yang seperti KFC, McD, ada sejalan kalau kau tengok kat pintu ada. Kalau kat Malaysia lah, kalau negara tengok tempat setengah tempat dia ada badan negara tersebut yang menguruskan halal dan haram, ada. Okey. Manual prosedur persijilan halal Malaysia merupakan dokumen rujukan dalam persijilan halal yang digunakan bersama-sama dengan standard halal Malaysia. Okey, kalau kau tengok carta ni, dia bermula dengan permohonan hantar permohonan. Lepas tu dia penerimaan permohonan oleh sistem MyPE halal, menerima dokumen sokongan, semakkan permohonan dan audit, pengeluaran surat cas, penerimaan bayaran, penjadualan audit lapangan, nanti pegawai-pegawai JAKIM akan datang ke restoran yang minta sijil halal tu. Dia datang tengok. Sebab itulah orang kafir, setengah orang kafir, dia suka makan kat kedai yang ada tanda halal. Sebab dah pasti bersih. Sebab JAKIM tu akan datang secara berkala. Mungkin beberapa bulan sekali dia akan datang cek kedai yang ada sijil halal. Sebab itulah setengah-setengah tempat, even restoran dia ada sijil halal tu. Sebab dia kena cek. Of course lah, kalau korang nak cakap KFC dengan McD dengan Pizza Hut, dia orang ada sijil halal. Kalau korang kerja kat dapur pun of course lah, memang bersih lah. Memang bersih. Okay. Even minyak dia pun dia tak akan guna berulang kali. Sebab ada orang cakap minyak dia yang, ada orang cakap bukan saya cakap minyak dia tu dijual balik kat pasar malam. Betul, kita tak tahulah. Ada orang cakap dia jual bahasa yang dalam tong. Lepas kita nak minyak, biasa kita dapat ni pada orang Cina. Cina yang jual tu, dia ada tong, kat lori dia ada tong, kita mintalah nak minyak masak. Nanti dia bubur dalam botol ke apa yang kita bawa. Ataupun plastik. Dia jual. Dia tak salah rasa memang guna sekali. Kalau kita kan goreng kan guna berkali-kali. Okay, tak pasal. Ada ke mak korang guna sekali dah buang minyak? Tak, biasanya kita guna berkali-kali. Rugilah, tapi sebenarnya minyak tu dia dah guna sekali dah rosak. Sebenarnya. Okay.
Okey, lepas tu kita ada laporan audit. Kalau lulus, dia akan keluarkan sejalan. Okey, so kita dah habis bab ni. So dalam bab ni kita dah tengok tadi, kita dah belajar yang 2 minggu lepas. Kita belajar dah pasal gizi seimbang, nilai kalori yang diperlukan oleh manusia. Lepas tu kita dah belajar kalori meter bomb, kesan pengamilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu, kepelbagaian nutrien oleh tumbuhan. Kita ada makronutrien, mikronutrien. Kita ada teknologi makanan seperti pengeluaran makanan yang menyebabkan kualiti dan kuantiti, pemprosesan makanan dan suplemen kesihatan. Dia ada akta ada soalan akta tahun makanan tahun 83, akta makanan tahun 85 ada. Okey. So dah sampai soalan. Okey, soalan saya tak guna lagi untuk minggu depan. So kita nak tengok bab 3 terus. Okey, sebagi masa kejap, lepas tu baru kita masuk tapak kaki. Eva, you got it in. You got it in.
Bomber. Surat bomber. Oh. Itu si Dia nak ni nak jawatan. Hafiz Zakwan dah dapat ni mengurusi. Terus tutup. Dah dapat jawatan kau tutup je dah lah. Nak buat apa lagi? Lalu ni pengerusi kan kata bagi patah dua kata. Ya. Saya dah tu tak nak bagi sepatah dua kata. Tak apa nak buka sebagi chance lah buka sambil-sambil ni. Sebab saya tak tahu kau punya soalan ni bila. Ada yang semalam pun ada. Hai pening dia. Ada budak tu selesai yang form 3. Cikgu dah masa penghimpunan cikgu dah bagi jawatan kat dia. Okeylah, mesyuarat saya pergi. Okey, so kelestarian alam sekitar. Okay. Ni kita belajar je. Kau nak amalkan atau tidak tu kurang lah. Okey. Maksud kitaran hayat produk kita ada maksud jejak kaki karbon. Bukan jejak kaki korang. Bukan. Bolehlah kalau peksa nanti kan kau nak lukis ni tak dapat kaki kan. Kalau pemeriksa penguasa kenapa tu gatal saya gatal. Padahal ada jawapan kaki. Karbon dioksida adalah gas semula jadi yang wujud di sekeliling kita. Respirasi manusia dan haiwan membebaskan karbon dioksida ke atmosfera.
Sebahagian karbon dioksida digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk mensintesis makanan iaitu glukosa dengan kehadiran cahaya matahari. Karbon dioksida juga terhasil dalam aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Hal ini boleh digambarkan dengan melihat pada jejak kaki karbon, bukan dengan melihat pada kaki korang. Jejak kaki karbon ialah jumlah gas rumah hijau iaitu gas karbon dioksida yang dibebaskan daripada aktiviti-aktiviti manusia seperti asap kenderaan, pembakaran terbuka dan pembakaran bahan api fosil. Kenapa dia letak kat kaki? Kenapa dipanggil jejak kaki karbon? Dia nak cakap benda tu tak baiklah. Sebab tu letak kat kaki. Nampak? Air, pengeluaran asap, elektrik, pengangkutan imbang sisa kita semula, personal gas, bahan api. So, produk yang digunakan dalam satu hari kehidupan individu. Satu hari dia guna apa? Okey, aktiviti yang kita lakukan setiap hari boleh menyebabkan peningkatan jejak kaki karbon. Betul, rutin harian seseorang individu. Okey, tengok. Korang ada ke tidak ni? 5:30 pagi-pagi, mana pagi? Tak bangun pagi ke? Bangun tidur, nyalakan lampu. Mandi. Ada tak mandi? Pergi sekolah terpergi. Terlupa. Menggunakan dapur gas untuk memasak sarapan. 7-8 pagi menuju ke pejabat, pergi sekolah, naik motor, naik kereta jalan kaki, naik bas, mak hantar bapa hantar. Okey, 8 pagi hingga 12 tengah hari bekerja di pejabat, menyalakan lampu dan penyaman udara. Penyaman udara kalau boleh pasang maksimum kan. Masalahnya menggunakan komputer, mesin fotostat, telefon, menggunakan tandas. Macam korang lah, berapa orang saya tak pasang dua, saya pasang satu je. Sama lah, kelas 11 saya pasang satu je. Sama, maksudnya bila penuh baru saya pasang dua-dua sekali. Macam tu. Itu maksudnya. Tapi jejak kaki karbon ni pasang semua sekali. Kalau ada 4 tu 4 sekali pasang. Okey. Lepas tu waktu rehat naik kereta lagi. Padahal restoran sebelah je. Naik kereta juga pergi restoran. Sebab dia bawa plastik hitam. Tak boleh lah jalan kaki kan, nanti orang nampak. Okey, makanan dimasak menggunakan dapur gas, sisa makanan terhasil, buang sisa makanan kan. Kadang kan kesian lah kalau tengok kan orang makan bazir masa bulan kan berpuasa masa kenduri, ambil banyak-banyak, lepas tu tinggal atas meja banyak-banyak. Tak apa salahnya ambil dia sikit, tak cukup tambah lagi. Takkan tuan rumah tu nak halau. Macam mana-mana pergi kenduri pun pergi, tuan rumah tu cakap, tambahlah lagi, tambah saya tambah. Dia suruh tambahlah, dia suruh. Kalau yang penanggah panggil. Penanggah kan? Tak bagi, tuan rumah suruh saya makan lagi. Sebab dia muka kita lagi kan. Kat Batu 10 ni kan ada kelab penanggah sendiri. Betul? Ya, Batu 10 ada penanggah sendiri kan? Ada kelab, ada tim. Kat Batu 10 kita rasa. Kakak engkau lu. Kan? Mesti Anal. Kakak dia. Ada anak murid saya masuk. Ada dulu anak murid saya memang ada. Macam tak boleh, cara tak boleh, dia nak makan. Kan, okey. Ada tim, kat Batu 10 ni ada tim dia sendiri. So balik ke rumah naik kereta lagi. Menyediakan makan malam, memasak menggunakan air, memasang lampu dan kipas. Ni aktiviti manusia lah yang kita buat Lepas tu malam tengok televisyen dan tak ada pula main game ni. Salah ni jadual ni, kena tambah ni. Tak betul ni. Patutnya sebenarnya 6:30 pagi hingga 7 pagi tu dah start buka handphone main game. Kan? Dia tengok takut dia dah game over ke apa kan. Salah ni. Baru ni. Format balik. Okey. So, jejak kaki karbon mengambil kira pembebasan gas rumah hijau yang dibebaskan di sepanjang kitaran hayat produk yang digunakan. Sebagai contoh, kereta yang dipandu ke tempat kerja meningkatkan jejak kaki karbon akibat pembakaran petroleum. Tapi sekarang kita ada RON tu. RON ni sebenarnya dia dah mengurangkan kesan rumah hijau. Dia ada RON yang lagi murah. Ada setengah-setengah kesan minyak jual. RON 92. Ada. Kau tak pernah dengar. Ada 92. Apa? RON. Minyak
minyak dia punya level depan dimulai dengan RON. Bukan 6 orang. Dia ada maksud dah, RON tu ada maksud. RON 92. Selalu dulu sebenarnya nampak dekat Kelantan. Dia merah lah. Dia memang minyak tak berkualiti lah. Dia paling tak berkualiti. Macam basic lah. Muka kau mau naik motor boleh lah. Kau pulas sampai habis dia slow lah. Okay. Pergi Sabtar lambat sekolah pulas sampai habis tak sampai-sampai. Pulas dah habis ni, biasa pulas kan dah lebih 100. Tak sampai 100. Kau motor pergi Sabtar tak sampai 100 ke? Tak sampai. Kau pergi berdua ni, siapa tipu siapa betul ni? Dia betul. Carut laju. Kami dengan habis tu kau ketinggalan jatuh tinggal kat belakang lah. Tak ada sama pula. Di balik je tak. Okey. Boleh buat laju tapi hati-hati. Kalau nanti kasih cakap jangan buat laju, kau tiba-tiba kau tengok macam plastik tak Suruh bawa laju boleh. Tak boleh lah. Boleh buat laju tapi hati-hati. Saya memang gila sikit lah. Sebab tu saya tak beli motor yang macam Y-Suku ke, saya tak beli. Sebab kalau saya bawa lagi laju. Melampau punya laju. Sebab dulu masa saya belajar, saya biasa bawa motor 125Z. Legend tu. 125Z. Sampai saya bawa ke highway 160 km sejam. Duduk tengah je kat highway. Kereta ke tepi. Kita bawa kereta semua ke tepi. Kat KL tu. Kat KL kan ada highway. Bawa orang kat belakang. Ada kawan saya lah. Tak ada lesen. Masa tu tak ada lesen. Jangan cerita kat polis ni. Tu cerita lama, polis pun tak. Laju. 125Z. Berapa ada? Laju. Tapi asap dia tak best. Laju lagi motor Afiq tau. Motor Afiq Zakwan tu lagi laju pada 125Z tau. Mana satu? Dia banyak motor ni. Motor yang peng. Merah tu. Tu jejak kaki karbon tu besar. Kau tampal loh. Nanti saya ambil ni kau tampal motor ni. Boleh. Kaki ni. Tapi sebenarnya motor yang laju dia motor tu. Sekarang ni motor yang paling laju bukan yang Y160 tu, bukan. Motor Y1 bukan Suzuki. Suzuki apa tak? Dia 16 ke 17. Yang kategori Kapcai dia laju. Sampai Ketua Polis Negara nak haramkan dia. Sebab dia laju, lebih laju pada 160. Tapi dia lagi murah pada Y160. Ngeri kan? Tak tahulah orang siapa yang ada Y semua, tak tahulah berapa laju kan orang mula biasa bawa. Dulu saya biasa bawa LC pun 1-2 pun dah gerun dah. Okey. Selain daripada penggunaan peralatan elektrik, kenderaan jejak kaki karbon juga dihasilkan melalui penggunaan produk kecantikan, penjagaan badan, makanan, pembuangan sistem makanan. Kenapa produk kecantikan? Sebab korang buang dia punya bekas-bekas dia punca. Kan? Setiap produk makanan menghasilkan jejak kaki karbon yang berbeza. Contohnya buah-buahan dan sayuran menghasilkan jejak kaki karbon yang lebih rendah berbanding daging. Hal ini kerana penghasilan daging memerlukan proses yang panjang berbanding dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan setiap peringkat proses tersebut ada jejak kaki karbon itu tersendiri. Ialah daging itu bukan yang korang makan semua, betul. Ada yang korang buang. Macam ayam juga ada isi dalam tu korang buang. Ada orang yang makan, dia goreng, dia makan. Ada. Ikutlah masing-masing punya ni lah, dia cara dia lah nak makan macam mana, dia terpulang pada dia lah. Okey, merujuk daripada aktiviti berikut perkara yang perlu diambil perhatian bagi memastikan produk yang digunakan tidak menyebabkan peningkatan jejak kaki karbon ialah masalah. Tidak memberi kesan negatif semasa pembuatan. Selamat digunakan. Sisa yang terhasil selepas penggunaan produk tersebut tidak menyebabkan pembebasan gas rumah hijau. Okey. Kalau kita sebut langkah tapak tangan karbon mestilah benda yang baik.
Okey. So, tindakan yang diambil untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau dikenali sebagai langkah tapak tangan karbon. Tindakan ini perlu diambil bagi memastikan tiada impak negatif kepada kelestarian alam sekitar. Apakah langkah-langkah yang boleh kita lakukan? Okey. So, amalkan berkongsi kenderaan menggunakan pengangkutan awam, berjalan atau berbasikal untuk mengurangkan pencemaran udara dan menjimatkan penggunaan bahan api. Dulu kat TV memang ada iklan, kerajaan galakkan rakyat berkongsi kenderaan pergi bekerja. Ya, memang ada. Kau tengok kempen berkongsi kenderaan, kau tengok kat YouTube ada iklan dulu lah. Tapi tak jadi. Sebab masa tu LRT semua tak ada lagi. Tak berapa power lah. Sebab itulah kerajaan buat LRT. Sepatutnya kita lebuh raya highway ni tak banyak pun. Tapi disebabkan rakyat kita ni dia nak juga naik kenderaan sendiri, jadi kerajaan terpaksa banyakkan highway. Kan kita saja ada KESAS, ada apa LKSA kan. LKSA sebagai singkatannya Laksa. Kan banyak kat Lembah Kelang ni banyak gila highway. Okey, mana sendiri pun pergi. Alright, lepas tu berjalan, berbasikal. Kalau orang Korea ni banyak yang suka berbasikal lah, berbasikal. Orang Jepun ni dia suka naik pengangkutan awam, of course lah, sebab dia ada kereta api laju, pantas, cepat, jimat. Amalkan penjimatan elektrik, padamkan lampu, komputer, kipas, penyaman udara, mana-mana alatan elektrik selepas digunakan. Ni tak, kerana speaker tu tinggal dulu nak baju panas, nak warm up. Speaker baju, hari-hari nak setrika baju. Kan, patutnya setrika baju tu kena setrika sekali. Kalau ada 10 baju untuk seminggu, 10 line, 10 dah setrika pada hari Ahad. Ni tak hari-hari bangun pagi nak setrika. Buat kan? Okay. Gunakan peralatan elektrik yang jimat tenaga dan musuh alam yang ada lambang warna merah. Kalau kat masjid tu, kat TV masjid tu ada, kat tepi masjid. Warna merah. Warna merah ada bintang kuning 3. Kat masjid. Kat masjid ni lah. Dia saja nak pamerkan yang TV yang masih gunakan jimat elektrik. Itu maksudnya. Okey. Padahal boleh je cabut. Okey. Kurangkan penggunaan kertas. Macam saya buat sekarang ni, kalau tidak saya boleh je print dekat korang. Sekarang korang pun banyak guna handphone kan. Jadi saya rasa lebih baik korang tengok kat handphone je lah. Tapi buat latihan saya akan bagi kertas. Okey. Sebab dia lagi banyak tebang pokok. Okey. Kita semula surat khabar, kertas pakai, cardboard. Sediakan bekas khas kita semula untuk mengumpul kertas yang telah digunakan. Macam saya sebulan 2 kali saya buat kertas semula. Sebab kat rumah saya tu, kat belakang tu ada satu pot tu sekumpul kertas apa ke. Lepas tu nanti cukup masa tengok dah macam banyak je, saya pergilah jual. Kalau ada barang berat macam tu, kalau besi sampailah RM10. Kalau tidak RM1, RM2. Tapi janganlah pergi semata-mata pergi. Mesti pergi tu sebab nak pergi tempat lain. Singgah lah. Saya selalu buat lah. Duit tu sebagilah kat anak saya ambil. Benda tu memang tak menguntungkan. Sekarang kan ada kita semula minyak masak. Dengan kita memang setahun dalam sekali atau 2 kali mesti kumpul minyak, potong-potong, nanti panggil lah orang datang ambil. Banyak juga tu RM10 dapat. Kalau korang, mak korang ni saja masak, kalau kumpul, memang telefon je nanti orang datang ambil. Sekarang 1 liter ke, dia kira RM2. Banyak tu. Kita ada tanam pokok di sekadar tempat tinggal dan tempat kerja. Pokok dapat menyerap gas karbon dioksida dan membebaskan gas oksigen ke atmosfera. Tanam pokok lah. Biasa kalau kat rumah ni kita selalu tanam pokok bunga kan. Biasa ada pokok mangga tapi tak berbuah. Lepas raya nanti kamu tengok gondol lah. Saya nak ni balik, nak repair balik. Dia kena gondolkan je, itu je. Sebab dia buah dia dah tak cantik. Gondolkan balik. Tu nak tumbuh lama lah, masa lah. Okey, kurangkan penggunaan plastik dan amalkan 5R. Macam pokok rambutan, biasa lepas berbuah orang akan gondolkan dia. Gondolkan dia sebab nak bagi dia cantik balik tumbuh. Kan? Okay.
Kita ni kejap saya nak sebelah jap sambung. Tapi kau dah habis 42 bukan buat lagi 42. Okey lah. Baca apa? Baca apa? Biar saya baca tadi. Dia baca apa aku rasa? Nama tu nanti. Nama dia. Bagi tinggi tak? Ayam pecik. Ayam pecik.
Komputer dia. Ayo kecil. Ayo kecil. Ayam kecil ini. Saya bukan salah. Dia kecil. Cuma kita keliru. Pembicara tanda ayam jual. Ini terus kemudian. Saya ini mau temennya. Oh ya. Dia datang. Tapi datang dia. Saya datang. Perniagaan yang lari. Terus kau bagi dia buat kita pagi. Siapa pagi kol-kol. Kemudian. Di pelaku macam ni. Video kan. Suara ni grafik. Terus kita jauh. Ayam putih. Ada di gambar. Tengok. Ini yang sudah mencari gambar aku. Tahu benar. Gambar aku. Tapi ada kira ayam kecil. Mata gini kau besok dia. Mau di depan ada nih, depan mana? Depannya mana? Itu. Saya sudah mau yang lain. Ini ring. Ini mana dulu ni?
pasti deh. Pasti depan kubu ya. Itu masuk ya. Sok. Oh bener. Ini juga. Dari KL. Oke, kita hanya produk. Ini hubungan ini orang ini masih kita tak mau waktu berapa dia masih tekan aku dia orang jadi ayam putih ada sih lu. Kenapa dia gitu? Ibu gigi juga ada.
Jadi kalau Okey, kita habiskan sikit lagi. Kita hayat produk. Lepas tu nanti kita sambung lagi. Minggu depan kita buat latihan buat dua. Setiap kali habis kita akan buat. Okey, kita hayat produk. Semua produk mempunyai jangka hayat tertentu yang disebut kitaran hayat produk. Kitaran hayat produk digunakan untuk mengawal cara produk dan perkhidmatan direka. Dibuat, diedarkan, digunakan dan dilupuskan berdasarkan perspektif kitaran hidup untuk mengelakkan impak negatif kepada alam sekitar berlanjutan daripada satu peringkat ke peringkat seterusnya. Peringkat kitaran hayat termasuk pemerolehan bahan mentah, reka bentuk, pengeluaran, pengangkutan atau penghantaran, penggunaan, rawatan akhir, pelupusan. Okay, ini dia punya yang apa saya baca tadi lah. Kita hayat produk, maksudnya daripada bahan mentah dia buat, biasa dia mati dekat sini. Dia mati kat sini. Tapi sebenarnya sekarang kita nak buat kita semula supaya dia tak ada pokok, dia pusing balik. Macam kertas lah, dia tak melalui pokok lah. Okay. So kita hayat yang umum bagi satu produk bermula daripada sumber sehingga ke peringkat pelupusan sama ada di kita semula ataupun disebut bahasa Inggeris cradle to cradle life cycle of a product. Ada yang nak periksa ayat tu, dibiarkan mereput. Ni kau sukalah kalau mereput kat rumah lepas M. Itu pun dah mereput masa PKP tu kan. Cradle to grave, grave kubur. Life cycle of a product. Okey, ni nampak? Kalau ni kita boleh recycle. Tapi sayur kita boleh recycle? Boleh, sebab kita recycle dia punya hasil tu, ni jadi baja, kita tanam balik baru. So dia daripada baja hasil sisa makanan tu lah, dia jadi baja. Tu ada orang cakap nasi yang tak habis tu boleh letak dekat pokok, tapi setelah mati pokok. Mati pokok kan, banyak sangat kau letak, dia kenyang sangat makan nasi, tembung. Sikit je betul dia. Ataupun korang kan selalu orang buat apa? Nasi tak habis bagi kat kucing. Sial, kucing makan tulisan berlebihan. Okey, cradle to grave ialah istilah digunakan untuk kitaran hidup produk bermula pada bahan mentah sehingga dilupuskan, iaitu grave, terdapat sisa, sampah dan bantuan yang terhasil. Cradle to cradle adalah istilah yang digunakan dalam analisis kita hayat untuk menerangkan tentang bahan atau produk yang kita semula menjadi produk baru pada hujung hayatnya. Hal ini bermakna akhirnya tiada sampah yang terhasil dan tiada pembaziran. Selain kita semula, terdapat satu lagi istilah yang baru dikenalkan, iaitu upcycle. Macam upcycle menerangkan tentang bagaimana kita memanfaatkan sumber dan atau produk yang kita ada untuk membuat objek baru yang diberi sentuhan segar melalui kreativiti masing-masing. Dalam upcycle, walaupun bahan lama diubah atau digunakan semula, tetapi beberapa ciri asalnya masih dikekalkan. Oleh itu, objek asalnya masih boleh dikenal pasti dengan jelas walaupun sudah mempunyai fungsi baru. Contoh, botol masih sama, tapi botol bentuk masih sama, cuma tukar label. Tapi tak tahulah, saya pergi kedai kita semula botol tak nak lah. Disuruh buang. Tapi saya buang juga kat tempat dia. Contoh kalau aircon rosak kan, korang mesti pergi kedai-kedai tu kan besi kan. Tapi sebenarnya aircon rosak, korang nak pergi kedai besi ada. Saya ada simpan nombor telefon orang yang dia ambil. Tengoklah macam contoh macam yang luar tu dia ambil RM50. Yang rosak lah yang tak boleh guna. Telefon nanti dia tak ambil RM50. Kau pergi kedai si buruk, RM10 dia ambil. RM40 beza tu. Itu aircon saya rosak, yang ni rosak. Rumah rosak. Ada 3 rosak satu tak. Penuh. Yang tu saya baru pasang. So dapatlah. Itu rosak juga. So 3. So saya dapat balik 200. Tapi rugi 2000.
Okey lah dapat bagi 10% kan. Nah, siapa nak bagi 10% tu? Sebab tu kelasannya untuk guna untuk ramai orang. Bila sikit saya guna kelas ni. Kelas ni kapasiti aircon dia kecil. Sana besar. Sana total sana 3.5 horsepower. Berapa bulan? Ini sana 3.5. Kan sejuk je kan. Ini 2.5. Beza satu tu, tapi nanti lepas raya baru saya nak upgrade balik kelas ni. Nanti dia punya tu jual balik ke orang yang tukar tu lah. Okey, so lepas tu kita ada pengurusan cekap. Sisa plastik jenis tidak terbiodegradasi, tidak dapat diorat oleh organisma pengurai. Sekiranya pembuangan sisa plastik tidak diuruskan dengan betul, masalah pencemaran alam sekitar akan berlaku. Terdapat 3 cara biasa digunakan untuk mengolah sisa plastik, iaitu kita bakar, kita tanam dan kita semula. Biasa kita semula lah, macam contohnya kita Tesco, kita guna balik plastik yang kita dah guna dulu. Macam saya ada beg khas untuk beli barang kat Tesco. Saya sebut Tesco sebab saya shopping kat Tesco. Orang suka korang lah. Sebab saya sebut Tesco, korang nak pergi Tesco. Tak. Yeah? Okey. Pembakaran plastik membebaskan gas karbon dioksida. Okey. Ada juga ni logic engineering. Saya tak nak baca semua sebab benda ni ada dalam buku teks juga. Ni ada dekat jalan PKLA. Ada kalau jalan PKLA ada Genting Sanyen. Belah kanan. Jalan Tapi PKLA, bukit Canggang tu, belah kanan tu ada kilang. Tu Genting Sanyen. Dia ada incinerator. Dia kertas kot, dia proses kertas semua. Macam-macam lah, dia kilang ni macam-macam, dia keluarkan apa, macam-macam. Okay, Genting Sanyen. Bukan Genting Highland bukan. Genting Highland tu kasino. Boleh masuk. Pakai mask boleh masuk. Jom. Kalau ikutkan Genting Highland tu kena ada orang jaga. Bukan dia tengok orang agama Islam dia tak boleh masuk. Tapi macam kau nak tahu kan. Macam saya sedang dengan India pakai mask. Boleh. Dah bukan main, masuk je. Okey, sisa plastik juga boleh lupuskan dengan pirolisis. Nampak dia panaskan pada suhu 800 hingga 1000 darjah Celsius. Tanam. Kalau saya tak prefer tanam, nanti saya nak buat rumah korek-korek banyak plastik. Lepas tu kita semula, the best way ialah kita semula. Kita semula ni bukan hantar dekat kedai kita semula, kita gunakanlah bungkus kan. Nanti kau nak pergi bazar, kau buat plastik sendiri. Kelakar pula kalau saya pergi kedai makan, beli makan, kita orang buat bekas tau. Bekas. Kita orang tak buat plastik, kita tak suruh, tak bagi dia bungkus, kita orang buat bekas. Tapau. Pergi kedai makan orang tengok. Kenapa cik? Bagus lah kan macam ni. So orang tua pelik-pelik. Tapi ada orang yang puji, bagusnya. Patut tak lama tu ada orang ikut. Sebab ada orang buat. Okay, so nampak plastik. Sebab itulah kalau kompasan yang makan plastik kan dulu pakai polystyrene. Lepas tu pakai plastik. Lepas tu pakai polystyrene balik. Wah, sebenarnya plastik tu nak bungkus tu macam dah lah kecil kan. Lepas tu nak makan tu nak korek-korek dia punya leput-leput. Wah, kecil. Kan boleh bungkus. Lepas tu dia punya tudung dia tu. Tudung tu kalau korang bubuk kuah, bocor tau. Polis. Gigit sekali, telan semua sekali. Okay? Sebab tu plastik ni bahaya Kalau kita masukkan dalam laut, buang dalam laut, sebab itulah ikan tu boleh mati. Mana tu makanan dia? Nama pun tak ada otak. Kan, okay? So nanti kita sambung lagi pencemaran alam sekitar. Ini korang suka sebab korang suka buat benda-benda yang mencemar. Okay, tunggu jap nanti saya suruh